Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami daripada kumpulan seterusnya ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk serangan, yakni Asyal. Saya pembentang pertama yaitu Eva Haniza binti Mustafa, I 18 10 2971. Oke, saya akan membentangkan tarif dan juga dalil yang berkaitan dengan Asyal. Asyal ni dia berasal daripada perkataan bahasa Arab yang disebut asyal yang bermaksud menyerang. Menurut syarak pula, asyal adalah tindakan menyakitkan orang Islam sama ada dalam aspek fizikal, maruah dan harta. Okey, menurut syarak, asyal ni adalah tindakan apa-apa sahaja yang menyakitkan hati orang Islam. Dia ada 3 aspek, iaitu sama ada dari segi fizikal, maruah dan juga harta. Sebagai contoh orang kafir ataupun orang bukan Islam ni, dia ingin mencederakan tubuh badan orang Islam. Okey, kita dibenarkan untuk menyerang. Ya, letakkan kita mau serah diri, rela mati macam tu je. Jadi itulah maksudnya asyal. Okey, seterusnya kita masuk kepada dalil. Dalil Al-Quran dalil Al-Quran Al-Baqarah ayat 194 yang bermaksud, oleh itu sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang yang bertakwa. Okey, ini maksud ayat ini sesuai dengan etika perperangan dalam Islam, iaitu umat Islam dibenarkan berperang seandainya musuh tu memerangi kita. Jadi kita sebagai orang Islam, bila musuh sudah serang kita, kita berhak untuk menyerang. Sebab apa? Kita kena pertahankan agama, nyawa yang makasih syariat yang ada 5. Kita berhak untuk mempertahankannya. Kita masuk kepada hadis Rasulullah yang bermaksud sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan hartanya, dia adalah syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan keluarganya, dia adalah syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan agamanya, dia adalah syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan nyawanya, dia adalah syahid. Okey, jelaslah di sini sesiapa yang berperang untuk mempertahankan nyawa, agama, harta, semua tu, dia ni bila dia mati dia dipanggil syahid. Sebab apa? Sebab dia pergi berperang bukan saja-saja, bukan untuk rela diri mau mati, bukan. Sebab dia ingin mempertahankan benda ni, 5 benda ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Ahmad Zaidi. Nombor matrik I181023535. Baiklah, saya akan membentangkan tentang kategori penyerang. Okey, kategori penyerang terbahagi kepada 3. Yang pertama, penyerang terhadap nyawa. Yang kedua, penyerang terhadap maruah. Dan yang ketiga, penyerang terhadap harta. Baiklah, saya akan terangkan yang pertama terlebih dahulu, iaitu penyerang terhadap nyawa adalah seseorang yang menceroboh secara tidak benar terhadap orang lain dengan niat membunuh, mendatangkan kecederaan atau sebagainya kepada fizikal seseorang. Baiklah, apa yang dimaksudkan di sini adalah apabila seseorang itu menyerang ataupun ingin mencederakan fizikal seseorang, maka dia menyerang dari segi nyawa. Yang kedua, penyerang terhadap maruah. Penyerang terhadap maruah adalah seseorang yang menceroboh seorang wanita yang bukan isterinya, sama ada yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau tidak, dengan niat untuk mengadakan perzinaan atau mukadimah zina. Bukan terhadap wanita sahaja, bahkan ia turut melibatkan pencerobohan kepada lelaki juga. Apa yang dimaksudkan di sini adalah apabila ada seseorang itu cuba untuk menjatuhkan maruah dia, seperti macam ingin melakukan sesuatu perkara yang tidak elok. Okey, kalau ada kebetulan ataupun ada apa-apa penambahan, okey, diminta ustazah dan juga sahabat-sahabat untuk perbetulkan. Seterusnya yang terakhir adalah penyerang terhadap harta.
Okey, penyerang terhadap harta ni adalah suatu pencerobohan dari segi harta. Sebelum itu, saya ingin nyatakan maksud harta ialah setiap sesuatu yang berharga dan bernilai di sisi syarak sama ada ia dimiliki dengan cara yang disyariatkan atau sekadar dengan menguasainya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan cara yang harta yang disyariatkan adalah harta tersebut merupakan sah milik dia dari sudut syarak. Manakala sekadar dengan menguasainya pula adalah harta tersebut milik dia, tetapi benda tu bukanlah yang dibenarkan oleh syarak, yang bukan sah, maksud saya yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya macam mana? Macam anjing pemburu, anjing pengawal, baju daripada najis dan sebagainya. Kalau ikutkan, anjing merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syarak, tetapi oleh kerana ada manfaat yang boleh digunakan, maka ianya dibenarkan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pandangan ulama mengenai hukum serangan. Baiklah, pandangan yang pertama iaitu Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i dia menyatakan menggunakan dalil berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 194, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 194. Okey, di mana Imam Syafi'i mengatakan bahawa dibenarkan membalas semula sesuatu serangan dengan tindakan yang sama, iaitu dengan membalas atau mempertahankan diri walaupun dengan membunuh, kecuali penyerang tersebut ialah bapa yang menyerang anaknya kerana tujuan harta, ia tidak boleh ditentang dengan tindakan yang keras. Okey, seperti yang kita ketahui di mana dalam kita hukum kisah sekalipun mengenai ayah dengan anak tidak boleh mengenakan kisah kepada ayah kan, seperti yang kita telah pelajari. Walaupun untuk lebih lanjut, insya-Allah bolehlah tanya Ustazah. Okey, seterusnya pandangan daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, di mana saya ambil daripada isu 11 September 2001, di mana dia menyatakan bahawa mereka yang melakukan serangan ini menurut Islam wajib menerima hukuman secara syarak, tidak kira apa bangsanya, apa agamanya dan apa warga negaranya. Manakala menurut Syekhul Azhar Imamul Akbar Dr. Muhammad Syed Tantawi tidak bersetuju sama sekali dengan tindakan keganasan tidak kira siapa yang melakukan dan ia dilakukan di mana. Dia yang dimaksudkan adalah di mana tidak wajar untuk kita sebagai manusia melakukan keganasan, kerana dalam Islam kita tidak diajar untuk melakukan keganasan. Okey, saya rasa setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya Afifah binti Muhammad Aldi, I18103025 akan menyambung semula pembentangan di bawah tajuk pembahagian serangan dan bilakah hukum diwajibkan atau diharuskan membalas serangan. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembentang sebentar tadi, serangan dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, serangan terhadap harta, dan yang kedua, serangan terhadap maruah, dan yang ketiga, serangan terhadap nyawa. Bilakah diwajibkan atau diharuskan membalas serangan? Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang mangsa itu wajib ataupun sekadar harus sahaja untuk membalas sesuatu serangan. Kita lihat jenis serangan yang pertama, iaitu serangan terhadap harta. Jika mangsa merupakan pemilik harta, maka dia harus melindungi harta tersebut. Sebagai contoh, Ali memiliki sebuah kenderaan dan jika kereta Ali diserang, maka Ali harus untuk melindungi keretanya itu tadi.
Dan bagaimana pula jika mangsa bukan pemilik harta? Sebagai contoh, Abu meminjam kereta Ali itu tadi dan tiba-tiba kereta Ali diserang, maka tindakan Abu untuk melindungi kereta Ali itu adalah wajib kerana harta itu tadi merupakan amanah kepada Abu untuk menjaganya. Seterusnya, jenis serangan maruah. Untuk jenis serangan maruah, penyerang tidak kira sama ada orang kafir ataupun orang Islam sendiri. Jika mangsa diserang, maka dia wajib untuk melindungi dirinya. Sebagai contoh yang paling senang, jika seorang perempuan tiba-tiba diserang oleh lelaki ataupun sekumpulan lelaki, maka perempuan itu tadi wajib untuk melindungi dirinya, mempertahankan dirinya daripada serangan lelaki itu tadi. Seterusnya, jenis serangan yang ketiga iaitu nyawa. Jika penyerang merupakan orang kafir, maka mangsa adalah wajib untuk membalas serangan tersebut atau mempertahankan dirinya daripada diserang. Hal ini kerana jika kita mengalah terhadap serangan orang kafir, itu adalah sebagai satu penghinaan terhadap Islam. Seterusnya, bagaimana pula jika penyerang yang ingin menyerang nyawa kita itu adalah seekor haiwan, maka tindakan mangsa juga adalah wajib untuk melindungi dirinya. Hal ini kerana haiwan disembelih untuk kepentingan manusia dan bukan untuk sebaliknya. Seterusnya, bagaimana jika penyerang yang ingin menyerang nyawa kita itu adalah orang Islam? Dia ingin menyerang diri kita, iaitu kita sebagai mangsa, maka tindakan kita adalah sebagai harus sahaja untuk mempertahankan diri kita daripada diserang. Kita sebagai mangsa boleh membiarkan diri kita dibunuh semata-mata untuk mempertahankan nyawa saudara se-Islam kita, walaupun saudara kita itu menyerang kita. Hal ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi "Falyakun ka khairi ibna Adam", yang bermaksud jadilah antara dua anak Adam yang terbaik. Hadis ini adalah berkenaan kisah Habil dan Qabil, iaitu jadilah seperti Habil yang tidak membalas perbuatan saudaranya yang mahu membunuhnya, dan janganlah menjadi pelampau dan pembunuh seperti Qabil. Kisah berkenaan Qabil dan Habil ini ada juga dinyatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga ayat 30. Seterusnya, bagaimana pula jika orang Islam itu tadi sebagai penyerang kita ingin menyerang keluarga kita? Tindakan kita adalah wajib untuk membalas serangan ataupun melindungi keluarga kita. Begitu juga dalam sesebuah negara, jika sesebuah negara itu ingin diserang, maka ketua negara wajib untuk melindungi rakyatnya. Sekian itu sahaja pembentangan dari saya. Seterusnya kita beralih kepada pembentangan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Sadlina binti Ahmadi, I173024444. Okey, saya akan menerangkan bagaimanakah tindakan balas dilakukan dan bilakah nyawa penyerang dihalalkan. Okey, ini berkaitan tentang bila mana ada orang serang kita dan apakah tindakan yang boleh atau perlu kita balas. Di sini ada dua situasi atau dua keadaan. Kita pergi kepada situasi yang pertama. Mangsa mendapati bahawa penyerang sedang melakukan jenayah seperti perbuatan keji, iaitu zina, mencuri dan sebagainya. Mangsa juga berhak membunuhnya dengan serta-merta. Okey, dalam situasi yang pertama ini, di mana penyerang sedang atau tengah melakukan jenayahnya ke atas mangsa, seperti melakukan zina, mencuri dan sebagainya. Mangsa juga berhak membunuhnya dengan serta-merta tanpa sebarang amaran. Jadi dalam keadaan ini, apabila penyerang dibunuh oleh mangsa, maka darahnya adalah halal dan tiada kisas ataupun diat dikenakan kepada mangsa. Kenapa mangsa tidak dikenakan kisas ataupun diat? Kerana perbuatan mangsa membunuh penyerang ini adalah
untuk menyelamatkan atau membela dirinya dari serangan musuh. Seterusnya kita beralih kepada situasi yang kedua. Okey, situasi ini berbeza dengan situasi yang pertama tadi, di mana situasi pertama penyerangnya sedang atau tengah melakukan jenayah ke atas mangsa dan mangsa pula boleh membunuh penyerang dengan serta-merta. Berbeza dengan situasi yang kedua ini di mana penyerang baru cuba-cuba untuk memulakan jenayahnya. Maka mangsa hendaklah melakukan tindakan balas dengan mencegah penyerang secara berperingkat mengikut andaiannya, iaitu yang pertama, mencegah dengan kata-kata atau meminta pertolongan. Kita jangan serang dia dulu dan kita try untuk bagi dia amaran dengan kata-kata lah. Ataupun meminta pertolongan seperti menjerit dan sebagainya jika kita mampu. Yang kedua, melawan secara fizik, iaitu melukai anggota penyerang. Di sini contohnya seperti kita memukul penyerang dengan tongkat atau kayu ataupun benda-benda yang boleh melemahkan tindakan penyerang tersebut. Yang ketiga ialah membunuh. Okey, jika kesemua tindakan tadi tidak berkesan dan mangsa terpaksa membunuh penyerang, maka darah penyerang adalah halal. Mangsa yang membunuh tidak akan dikenakan qisas dan diat, tetapi jika tindakan penyerang boleh disekat tanpa membunuhnya, pembunuh akan dikenakan qisas. Ini kerana pembunuh telah melakukan kesalahan dan dia perlu bertanggungjawab. Seterusnya, saya Khairunisa binti Ahmad Junid I1810295 akan membentang tajuk seterusnya, iaitu contoh dan hukuman. Terdapat 6 contoh dan hukuman. Yang pertama, seseorang mengintai isteri orang lain yang berada di rumah melalui dinding. Lepas tu, tuan rumah melempar benda kecil seperti batu dan menyebabkan pengintai mati atau buta. Bagi kes ini, terdapat dalil hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, iaitu, jika ada seseorang melihat-lihat ke dalam rumah kamu dan kamu tidak mengizinkannya, lalu kamu membalingnya dengan batu hingga menyebabkan matanya terkeluar, maka kamu tidak bersalah. Walau bagaimanapun, tindakan tersebut mestilah dengan syarat tidak ada mahram atau isteri pengintai di rumah tersebut ketika itu. Kerana ketika itu mewujudkan keraguan. Sama seperti masalah mencuri harta yang dikongsi, pesalah tidak akan dipotong tangan. Contoh seterusnya, seorang penjaga atau wali menghukum orang di bawah jagaannya. Misalnya, suami menghukum isteri atau guru menghukum anak murid. Sekiranya pukulan tersebut pada kebiasaannya boleh menyebabkan kematian, penjaga akan dihukum qisas, melainkan jika yang terlibat ialah bapa atau leluhur si mati. Tetapi sekiranya pukulan tersebut bukan pukulan maut, tetapi mangsa mati akibat pukulan tersebut, penjaga perlu membayar diat bunuh hampir sengaja yang dibayar oleh keluarga pesalah. Ini kerana denda oleh penjaga sepatutnya mestilah selamat dan tidak membahayakan disebabkan hukuman yang diberikan bertujuan mengajar, bukan membunuh. Tetapi kalau berlaku kematian, jelaslah yang penjaga tu melampaui had yang dibenarkan. Contoh yang seterusnya, sekiranya pemerintah atau wakilnya melaksanakan hukuman yang ditetapkan tanpa melebihi had yang dibenarkan, tapi orang yang dihukum tersebut mati, pemerintah tidak perlu dipertanggungjawabkan. Ini kerana dalam keadaan ini, pemerintah hanya melakukan apa yang wajib dilakukan sama ada hukuman tersebut berbentuk sebatan atau dipotong anggota badan, disebat dalam cuaca panas atau sejuk yang keterlaluan, sama ada pesalah didapati sakit yang ada harapan untuk sembuh ataupun tidak. Contoh yang seterusnya, orang yang telah baligh, berakal dan merdeka.
Sekiranya timbul di badannya sesuatu ketumbuhan seperti ketuat, ia boleh dibuang jika tidak membimbangkan. Namun, sekiranya wujud kebimbangan dengan memotongnya dan ia sebenarnya tidak memudaratkan jika dibiarkan, maka ia tidak dibenarkan dibuang. Hukum yang sama juga diambil sekiranya membuang ketuat tersebut lebih memudaratkan. Contoh di sini, seorang bapa atau datuk boleh membuang ketuat yang tumbuh pada kanak-kanak atau orang gila jika ketuat tersebut lebih memudaratkan jika dibiarkan. Ini kerana bapa dan datuk bertanggungjawab menjaga harta mereka. Jadi, mereka juga bertanggungjawab dengan tubuh badan mereka, termasuk dalam membuang ketuat, iaitu melakukan pembedahan ke membuang anggota yang sangkut, membuang urat, membakar atau sebagainya. Selain itu, pihak pemerintah juga berhak untuk bertindak sedemikian jika ia tidak membahayakan pesakit. Pemerintah, bapa, datuk dan penjaga yang lain berhak mengambil darah dan membekam. Namun dengan syarat ia tidak membahayakan dan setelah dinasihatkan oleh doktor untuk melakukan atas sebab tertentu dan selagi mana ia tidak memudaratkan. Tapi, jika mereka yang dibenarkan ini melakukan perkara yang disebutkan tadi, lalu pesakit mati, mereka tidak akan dipertanggungjawabkan. Contoh seterusnya, seorang algoja ataupun pelaksana hukuman mati atau tukang penyebat. Bila mereka menjalankan perintah pihak pemerintah tanpa menyedari kezaliman atau kesilapan pemerintah, dia tidak akan dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab akan diletakkan di bahu pemerintah, bukan kepada algojo, iaitu pelaksana hukuman mati itu. Tapi, kalau dia sudah tahu kezaliman pemerintah tu, dia akan dikenakan kisas dan denda jika tiada unsur paksaan daripada pemerintah. Jika wujud unsur paksaan, maka kedua-duanya akan dikenakan membayar wang ganti rugi. Seterusnya, yang terakhir, sekiranya tangan seseorang digigit oleh seseorang yang lain. Sekiranya tangan seseorang digigit, dia hendaklah melepaskannya dengan cara yang paling selamat, iaitu dengan menarik janggut, kemudian memukul pipi. Jika masih gagal, dia boleh mencabut hingga tanggal gigi penyerangnya. Dalam keadaan ini, dia tidak akan dipertanggungjawabkan. Perkara ini berdasarkan hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Suatu ketika, seorang lelaki menggigit tangan seorang lelaki. Lalu dia menarik tangannya dari mulut lelaki tersebut sehingga tercabut gigi lelaki itu. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW dan baginda bersabda, "Adalah kamu menggigit saudaramu seperti unta jantan, maka tiada diat untuk kamu." Ini kerana perbuatan pertahankan diri tidak dikenakan pampasan ganti rugi walaupun ia membabitkan nyawa, maka apatah lagi jika hanya membabitkan anggota badan. Pesakit juga diharamkan meminta dipercepatkan mati walau setenat mana sekalipun sakitnya. Ini kerana harapan mau sembuh tu ada. Menurut Al-Khatib Al-Syarbini, seseorang yang mencampakkan dirinya ke dalam api dan menyedari dia tidak akan selamat daripada mati terbakar, melainkan dengan membawa dirinya ke dalam cecair yang akan melemaskannya, serta berpendapat tindakan itu kurang menyeksakan berbanding dibakar, maka ia dibenarkan kerana ia lebih mudah baginya. Sekian saja pembentangan daripada saya. Maka kesimpulannya ialah kita sudah pun mengetahui dari awal hingga akhir pembentangan ini mengenai pengertian dalil hukum, kategori dan tindakan apa yang perlu dilakukan apabila berhadapan dengan penyerang dalam ini. Allah turunkan hukum ini adalah untuk menyedarkan dan memberi pengajaran kepada semua umat manusia. Maka jelaslah bahawa hukum-hukum Allah itu adalah sebaik-baik hukum dan tiada yang lebih baik melainkannya. Demikianlah pembentangan daripada grup kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.
kerana kekurangan dan kesalahan itu datangnya daripada kami dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan selamat berpuasa.